اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 9. Muka surat 9 bayang ke-6 daripada bawah. Muka surat 9 bayang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka iaitu hamba. Maka iaitu hamba. Bersedap-sedap ia hamba. Bersedap-sedap ia hamba di dalam nikmat. Di dalam nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam nikmat, di dalam kelakuan hamba, berbalik-balik di dalam kesukaan. Baiknya baik kelakuan di dalam beberapa hari tinggalnya, kekalnya hamba dalam dunia, dan selama-lama umurnya, selama-lama umur bagi hamba, dengan tubuh di dalam dunia, dengan tubuh di dalam dunia. Jawi itu dia tulis te waw be te marbutah tau. Bukan taubat. Bukan taubat. Hak Rumi macam mana? Hak Rumi dengan taubat, tak? Dengan tubuh. Te waw bete. Bete marbutah. Bukan te marbutah tu he. He. Tubuh. Bukan taubat. Kalau ejaan tu taubat lah. Te waw bertemarbutah, taubat lah. Tapi bukan temarbutah tu. Tubuh. Dengan tubuh di dalam dunia dan hati di dalam uqbah, yakni akhirah. Tubuh di dalam dunia masih lagi hidup, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur, tempoh masa kehidupannya masih lagi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi zahirnya tubuh di dalam dunia dan hati di dalam uqbah, yakni di akhirah, dan menanti barik hari maka satu hari, dan sa'ah maka satu saat, hingga jemu ia hamba akan segala makhluk, sekaliannya segala makhluk, dan meluak ia hamba akan dunia, dan rindu ia hamba kepada mati. Rindu kepada mati, dan sempurnalah rindunya, rindu hamba kepada Mala'il A'la, kepada Mala'il A'la.
dalam hak Jawi tu kepada Tuhannya Malail A'la. Hak Rumi pun gitu, kepada Tuhannya Malail A'la. Kepada Tuhannya, dia hak Tuhannya tu wak bulat, tak ada tu. Kepada Tuhannya, wak bulat tak ada. Kepada Malail A'la. Malail A'la ni puak gulungan daripada malaikah. Al-A'la yang tinggi. Dan sempurna rindunya hamba kepada Al-Mala'i, kepada puak ataupun gulungan daripada malaikah atau malak, gulungan daripada malaikah Al-A'la yang tinggi. Siapa Al-Mala'il A'la? Al-Mala'il A'la adalah Malakul Maut. Dan sempurnalah rindunya kepada Al-Mala'il A'la. Malak tu puak ataupun gulungan daripada malaikah Al-A'la yang tinggi. Siapa Al-Mala'ul A'la di sini? Iaitu Malakul Maut, malaikat yang mencabut nyawa, yang dikepalai oleh malaikat Israel. Mana rindu kepada kematian untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iaitu hamba bersedap-sedap ia hamba di dalam nikmat, di dalam kelakuan hamba berbalik-balik di dalam kesukaan, baiknya baik kesukaan, di dalam beberapa hari tinggalnya, kekalnya hamba dalam dunia, dan selama-lama umurnya. Hak baki daripada umur dia tu, baki daripada umur dia tu, kesukaan dengan tu takluk pada kesukaan, dengan tubuh di dalam dunia dan hati di dalam uqbah, yakni di akhirah. Hamba mana ni? Hamba yang melepasi 7 aqabah, segelintir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, naik maqam yang terdahulunya, maqam Sahlul Fadli, maqam Sauq, maqam Unsi. Ini semua bicara maqam Aulia. Ini semua bicara maqam Aulia. Baru nak cerita bab maqam, baru nak cerita bab Aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali kutub ke, wali abdal ke, nuqaba ke, nujaba ke, akhyar ke, wali ghaus ke. Bicara bab wali. Siapa ni yang selesai 7 aqabah dalam kitab Minhajul Abidin, segelintir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di basirah mereka tidak ada melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai maqam Sauq, rindu sa'ah demi sa'ah kepada Allah. Maqam mahabbah khasah, hanya kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di basirah tidak ada melainkan hanya ada kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni sampai naik maqam fanaul fana, maqam baqa. Ni cerita bab maqam. Ni belajar Fadhu Ain, dia tahu ke mana halil, dia cerita maqam. Dia berzikir, dia merasakan asyik di hati dia. Dia merasakan tenang di hati dia. Dia merasakan sudah tidak ada di hati dia melainkan hanya ada Allah. Cepat pula dapat tu. Pada ni syariatnya tak luluh, tapi dia berzikir, dia rasa naik maqam. Itu semua tipu daya daripada syaitan belaka. Sebab hati kita ni banyak sangat gelisah, hati kita banyak sangat duduk fikir dunia. Itu semua adalah godaan daripada syaitan. Bila seseorang buat amal jalanan yang tak betul syariat, maka syaitan pun pelepah.
Jadi syaitan pun hati tu dia biarkan. Biar jadi macam tenang, jadi macam asyik. Jadi mana kalau time semayang pula jadi macam lebih kuat khusyuk dia. Sebab apa? Sebab syaitan tahu dah. Semayang pun tak terima. Akidah tahu ke mana hala. Semayang tak ilmu fiqh pun tak belajar. Pada ni. Maka syaitan pun dipelonggor satu bahagian untuk menyesatkan lagi. Sebab tu cepat. Hak gulungan seumpama ni cepat. Hak jalanan yang sebenar. Ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala lah. Tapi Khaliknya lambat nak sabar. Khaliknya tapi semua tu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah nak jazbah, nak tarik serta merta, semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya belas-belas tahun, puluh-puluh tahun buat amal ibadah, barulah sampai kepada kedudukan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cepat, bukan tak ada yang cepat. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ni hak syariat dah tahu ke mana ni. Jumpa guru pula, kita orang beriman belaka dah. Iman kita lemah je. Gitu je. Lepas tu sifat 20 ni hafal-hafal sudahlah. Lepas tu zikir-zikir sifat tu masuk dalam hati. Oh dia gitu. Walahal sifat 20 ni secara tafsil, secara perinci satu-satu bukan hafal. Orang Islam berimanlah. Tu salah sangat pandangan seumpama tu. Orang Islam berimanlah, cuma iman lemah. Nak kuat iman dengan la ilaha illallah. Nak kuat iman macam mana? Pegangan pun tak tahu ke mana hala ni akhirnya jumpa ustaz kalau kira bicara bab ilmu akidah, bicara bab qada dan qadar, memanglah saya ni habis sudut lah tak betul dia kata. Habis sudut tak betul. Ada ni. Mana habis sudut tu hak mana tak tahulah. Dalam bab qada qadar ni banyaklah. Pegang terpesong ni terkadang berpegang perkara jahat, bukan qada dan qadar Allah. Tu pegangan yang khilaf pada kafir tu. Satu penengku kafir tu. Hak salah pegangan dalam bab ikhtiar usaha. Sebalik hak berat laginya berpegang makhluk menjadikan secara tabi'i semula jadi. Hak kafir ijma' ulama. Ni hak kata dalam bab qada qadar ni. Maknanya dia mengaku dalam bicara bab rukun yang kenal saya ni memang segala segi tak betul dia kata. Tapi saya berzikir sampai ke Tuhan juga dia kata. Dia mengaku gitu, dia mengaku dah. Dia mengaku pegangan dia tak betul, dah dia tak pernah belajar ilmu tauhid. Dia memang orang cerdik pandai, tapi cerdik pandai ilmu dunia. Orang yang memang ada kedudukan lah. Orang yang senang. Pada ni. Kalau kita tengok orang pula standard lah. Kita nampak orang pun maknanya orang standard. Mana tu berbadan dia pun tenang, pakaian dia pun nampak tenang je. Tak ada gopoh-gopoh, tak ada cakap pun baik. Apa dia? Tapi dia mengaku, dia kata kalau kibak bak rukun ke-6 tu memang tak betul sangat. Saya tak pernah belajar dia kata. Dah sifat 20 tu. Yelah tahulah sifat 20 dia kata. Ngapa budak-budak? Ngapa budak-budak? Memang orang tahu belaka wujud kidam bakak ni. Ada orang Melayu kita tak tahu wujud kidam bakak, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsi. Ada orang kita tak tahu tu. Boleh kata umumnya orang Melayu kita tahulah. Hak wujud kidam bakak tu, hak tahu budak-budak tu. Lepas tu kemudian belajar tak tahu sebab tu. Dak. Lepas tu dia jumpa guru zikir lalu dah. Tadilah orang Islam berimanlah. Ni dia kata pegangan dia tak betul, tapi dia berzikir sapa ke Tuhan. Guru dia aku dia sapa ke Tuhan. Sapa ke Tuhan macam mana? Tanpa usul agama diharamkan wusul. Tanpa tapak agama diharamkan sampai kepada Allah, mustahil. Tanpa syariah Nabi mustahil sampai kepada Allah.
Sebab kalau tanpa syariah Nabi berjaya sampai kepada Allah, terpinggirlah Nabi SAW. Sebab tidak perlu pun kepada syariat Nabi boleh sampai ke Tuhan tanpa pesuruh Allah Ta'ala. Di mana letak pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Di mana letak syariat yang Nabi bawa? Ini. Lepas tu macam mana? Kamu sendiri mengaku bahawa peganganmu tak betul, bertaubat dengan Allah. Dah selama ni berzikir sampai ke Tuhan, tipu dari syaitan kata. Senyap, lama hilang lah. Tengok dia sebab dia asyik dah. Dia asyik dah. Dia khoya tinggi dah makam dia nya. Lepas tu nak balik pada taubat, belajar kemah mulai ilmu fardhu ain. Dah. Dia kira bukan level dia dah waktunya. Bukan level dia dah. Dia ni sampai ke Tuhan dah. Guru dia aku dia sampai ke Tuhan dah. Ada ni. Tu baru bab pegangan, bab semayang belajar kedak. Ada tanya dah waktunya. Bab dia ni bab ikhlas, bab syukur, bab tawakul, bab redha. Macam riya, ujub, takabur, hasad. Tu tak tanya lagi waktu tu. Sebab bab pegangan pun tak tanya, ianya yang mengaku. Tapi maknanya belajar dok fardhu ain. Dok dia kata. Dengar-dengar tu dengarlah dia kata majlis surat. Yalah dengarlah majlis surat. Fardhu ain tauhid, fardhu ain fiqh, fardhu ain tasawuf kedok. Tak tahu dia kata dia dengar aja je. Ni. Tapi jelasnya akidah dia kata tak betul. Tapi siapa ke Tuhan? Faham lah. Tanpa usul agama diharamkan usul kepada Allah. Usul agama, tapak agama, kalau pembicaraan bukan ilmu akidah semata-mata. Usul agama termasuk fardhu ain akidah, fardhu ain fiqh, fardhu ain tasawuf. Itu dia panggil usul agama. Itu panggil tapak agama. Kita sebut usuluddin ni usul agama, akidah lah pada ni. Tapi bila pembicaraan perjalanan kepada Allah, sebut usul agama, tapak agama bukan hanya akidah. Termasuk fiqh, termasuk tasawuf fardhu ain. Itu usul agama, tapak agama. Tanpa usul agama diharamkan usul kepada Allah. Diharamkan sampai kepada Allah. Tapi dia kata disampai maqam. Pada ni. Ini orang ahli dunia, orang cerdik pandai dunia, jumpa guru yang terpesong, diberi tadilah sebab orang Islam beriman. Sifat-sifat 20 hafal-hafal je. Lepas tu bab semayang macam mana? Semayang kalau tak pandai takkan boleh semayang. Tu ayat tu. Kalau tak pandai takkan boleh semayang. Boleh semayang tunggal-tunggik tu pandailah. Ni payahlah. Kalau yang seumpama ni. Maka kalaulah semayang pandai, macam mana Khalaq bin Rafi', orang Badawi, sahabat Nabi SAW, semayang dekat Nabi 3 kali buat. Nabi masih lagi menyatakan fa innaka lam tusalli, kamu belum sembahyang. Nabi kata semayang 3 kali dah tu. Nabi kata fa innaka lam tusalli, kamu belum sembahyang. Jadi kalau boleh semayang tu pandai, patut Khalaq bin Rafi' pandai tak di semayang cara dia. Betul ilmu tasawuf fardhu ain macam mana? Kalau tinggal semayang, taubahnya rukun macam mana? Kalau tinggal puasa, taubah rukunnya macam mana? Kalau dosa dengan anak Adam, taubah nak menyempurnakan rukunnya macam mana? Hak ni tak ada ni. Dia terus pada zikir, dia beramal, dia sapa ke Tuhan. Tu bukan. Hak ni hak sapa ke Tuhan sungguh ni. Selesai 7 aqabah dalam kitab Minhajul Abidin, segelintir dipilihlah sampai maqam. Ini bercerita bab maqam. Sampai maqam ni maqam syauq, yang rindu semata-mata kepada Allah, maqam mahabbah khasah, maqam unsi, berjinak-jinak hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak sampai sini atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam sebut tadilah, syaitan ni bila kita pilih jalanan yang terpesong, ni nak naik maqam, syaitan pun dia ni. Dia syaitan ni ada selalu tiruan, dia mesti ada. Syaitan ni. Ni. Memang sebenar ada tiruan. Ada rasa yang sebenar, ada rasa hak tiruan. Dia dua tu dia apa?
Dia ada timur syurga neraka kan. Dosa pahala kan. Hak dan batil kan. Timur barat kan. Dia ada berlawan apa tu. Jadi ada yang sebenar, adalah hak tiba dari syaitan. Jalanan penyuci hati yang sebenar adalah hak jalanan penyuci hati yang ditipu oleh syaitan. Pegangan sebenar, pegangan tak sebenar. Semayang hak sebenar, semayang hak tak sebenar. Dia ada lalu dah hak bahagian syaitan ni. Hak tipu dari syaitan. Ni biasalah ustaz, lepas saya beramal, semayang pun jadi khusyuk, dia kata. Kepada dunia ni kurang dah kasih, dia kata. Alhamdulillah lah. Tapi macam mana perjalanan syariah? Ilmu macam mana? Tak ada. Ni syariat tak ada. Tapi tadilah orang Islam beriman, kalau semaya pasti pandai. Itu bukan guru yang sebenar tu. Itu guru yang tanpa syariah. Guru sendiri pun tanpa syariah. Ni hak 7 Aqabah dalam kitab Minhajul Abidin, dimulai dengan Aqabah yang pertama, Aqabah ilmu, yang kedua Aqabah taubah. Satu-satu sampailah kepada selesai Aqabah yang ke-7. Barulah cerita bab maqam ni. Cerita bab maqam aulia. Sampai maqam ni di Basrah tidak ada melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa taala, dapat karamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat karamah daripada Allah. Apa karamahnya? Karamah yang hakikiyah lah. Karamah yang hakikiyah ni adalah istiqamah dan sampai kepada kesempurnaan istiqamah. Itu karamah. Apa istiqamahnya? Tetap hati hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamah pada belajar, pada wa'amal. Itu istiqamah kitanya. Istiqamah pada belajar, istiqamah pada wa'amal. Amal wajib tu tetap dah lah. Amal wajib itu bukan kata semayang 5 waktu tak istiqamah tu tetap dah tu. Hak amal sunat. Hak istiqamah tu. Itu hak afdal. Walaupun sedikit. Tapi istiqamah itu hak afdal. Jangan sekali naik syekh banyak wak amal. Sekali rasa malah tinggal pula. Naik angin pula banyak wak amal. Lepas tu turun dok semula. Tu dak istiqamah orang panggil. Istiqamah tu ni lebih afdal walaupun sedikit. Amalan tu tak banyak tapi dia tetap je. Lepas tu naik sedikit, tetap je. Naik sedikit, tetap je. Dia tak gopoh. Maknanya dibuat koda-koda dia. Maknanya tetap, bukan hak sedikit tu, sedikit tak tambah-tambah. Tapi naik sedikit. Istiqamah pula hak penambahan ni. Naik sedikit, hak penambahan ni istiqamah pula. Dia kalau segera lompat tu go, time main malas tu go, rudung kan. Rudung bagi tau. Merudum. Time naik semangat tu sekejap, lepas tu merudung balik. Dia apa tergesa-gesa. Sedikit demi sedikit lah mana perubahan sedikit. Ini naik syekh sekali dia punya pakar. Macam orang aling dah. Maknanya budak ni cepat. Tak ada apa hari balik pada topi sudu semula. Tahu topi sudu? Topi ni ada ni. Kata tengok mula-mula terkejut. Kata nampak gopoh. Ni mari. Dengar jubah, dengar serban ni. Nampak semangat. Tak ada apa-apa hari. Habis kopiah pun tak ada, kepala tapi sudu lah pakai. Pasal mana? Balik asal. Ada dah. Dari tu nampak dengar jubah lagi, dengar serban, bukan serban, selapis atas bahu lagi. Allah. Dia jadi naik syekh sekejap. Betul kata kena beransur-ansur. Janji pakaian kita menutupi aurat. Janji pakaian tu tidak menjatuhkan maruah kita. Lepas tu kita tambah sikit istiqamah. Tambah istiqamah. Tambah sikit, lepas tu istiqamah. Tu lebih afdalnya. Itu bicara istiqamah kita syariat. Hak istiqamah di sini
tetap hati saah demi saah hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu karamah yang sebenar bagi mereka. Adapun karamah dengan makna perkara mencari adah, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jalan tak sebenar, dia nak keramat tu. Apa keramat? Keramatnya nak berlaku benda-benda yang pelik. Itu dia nak keramat tu. Adapun hak jalan yang sebenar, karamah tu adalah kurniaan daripada Allah. Mereka jalan sebenar ni, mereka terima apa yang dikurniakan oleh Allah. Mereka mensyukuri apa yang dikurniakan Allah, termasuk karamah tadi, perkara yang mencari adah. Tapi bagi mereka itu bukan matlamat. Matlamat mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi perkara-perkara mencari adah, bagi mereka itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, nak uji dia sebenarnya nak Allah ke nak karamah, perkara mencari adah. Karamah dengan makna perkara mencari adah. Kalau hak nak benda yang mencari adah ni, dia mayak tu lah. Dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Ini karamah yang sebenar lah ni. Jadi bagi merekanya karamah tu ada ujian daripada Allah, fitnah, ujian daripada Allah. Sebab tu hak sampai maqam aulia sungguhnya karamah dengan makna perkara yang mencari adah ni terkadang masyhurnya bila selepas kematiannya. Masa mereka hidup tak ada orang nak cerita, sebab itu bukan penilaian mereka. Yang mereka nak karamah adalah kemuliaan yang sebenar-benar istiqamah hati, tetap hati saah demi saah hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu karamah yang dikira kepada hak mereka ni. Hak yang hanya nak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatip zikir ni nak jadi tok khamat. Bila jadi tok khamat ni, orang pakat cari dia, orang pakat khumung dia, sehingga kan boleh tawar pula. Siapa-siapa nak tengok keramat saya, datanglah ke tempat saya, dia nak tunjuk keramat dia. Itu bukan karamah, itu istidraj. Itu tipu daya daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan karamah yang sebenar. Sebab perkara yang mencari adah ni ada 8 jenis. 4 yang sebenar, 4 yang tidak sebenar. Hak sebenarnya mukjizat, irhas, karamah, maunah. 4 tak sebenar. 4 yang tak sebenarnya sihir, ihanah, su'uzah, istidraj. Dia wa'amah, Tuhan pun beri berlaku benda pelik. Dia tahu apa yang akan berlaku di masa akan datang. Bukan ilmu sihir. Ini bukan mencari adat lah. Boleh tahu benda yang akan berlaku, dipanggil perkara mencari adat. Oh, luar biasa lah. Mana boleh tahu benda yang akan berlaku di masa akan datang. Dipanggil apa? Adahnya mustahil. Itu dipanggil perkara yang mencari adat. Ditahu dalam hati orang. Orang mari nak jumpa je, dia boleh cerita. Kamu mari ni, tujuan kamu begini. Bukan ilmu sihir ni. Ilmu sihir ni dia bersahabat dengan jin. Jin yang akan beritahu. Dalam perjalanan kamu ni, kamu terserempak dengan masalah ni. Dia boleh tahu mari daripada mana. Terkadang sihir itu sihir lah. Jin beritahu ke dia. Dia ni mari daripada kapung mana, dalam perjalanan tadi apa yang dia tempuhi. Ni hak sihir. Ni tak bukan sihir. Tuhan perzahirkan kepada dia sebagai istidraj, bukan karamah. Lepas tu dia boleh tahu pula penyakit orang. Mencari adah lah seumpama tu. Doktor boleh tahu penyakit orang, melainkan kena scan dulu. Kena buat MRI dahulu doktor pun. Bila dia beritahu penyakit, dia pun gilah buat CT scan, MRI. Ya sungguh. Ni kau panggil apa? Luar biasa. Karamah ke? Tengok macam mana jalanan dia. Tambahan pula dia sengaja nak cerita ni. Kehebatan dia. Atau awal-awal lagi bukan. Tahu mari tempat dia boleh tunjuk. Bukan mencari adah. Dia kata karamah. Bukan. Istidraj. Ilmu sihir itu lain. Ini bukan ilmu sihir. Istidraj.
Dia boleh cerita-cerita. Akhirnya anak murid dia pun takut. Takut macam mana? Kita siapa je dia cerita dalam perjalanan takdir tu, berlaku perkara tu, berlaku perkara ni. Mula-mula guru dia cerita gitu, dia rasa macam hebatlah guru dia nya. Boleh tahu semua yang berlaku dalam perjalanan. Mula-mula. Hai, kemudian jadi takut. Anak murid dia takut. Sebab apa? Sebelum tu rumah takdir tu, ada projek dah di rumah. Dia tahu juga orang kali. Mudah takut dah. Asalnya tu guru dia tu cerita dalam perjalanan. Dia sebelum perjalanan tu nak keluar tu dia ada projek di rumah dia. Projek dia lah. Jadi kan tu dia tahu juga projek kan. Jadi takutlah anak murid ni pula. Dah tahu serba-serbi ni. Mula-mula tu rasa macam hebat guru dia. Dan macam dia boleh tahu sama ada istidraj daripada Allah ataupun sihir. Ada ni. Karamah yang sebenar bukan seumpama tu. Kalau kita dengar cerita aulia, adakah karamah dia tu mari jumpa dicerita kepada orang? Ada. Macam saya sebut tadilah, karamah mereka terkadang masyhurnya bila selepas mereka tak ada. Barulah orang bebas cerita benda-benda pelik. Kalau dia ada orang tak berani, dia marah. Sebab apa? Itu semua hak Tuhan belaka. Sebab apa? Bagi mereka itu ujian. Bukan itu kehendak mereka. Mereka nak hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak jalanan yang sebenar. Ada ni. Orang kita tak boleh tahu, boleh cerita je apa yang ada dalam hati, kosat tujuan hati, sampai peringkat tahu penyakit. Ni barulah. Ada ni. Tertipulah jawapan dia. Sebab apa? Sebab nak kejar, nak jadi tok keramat. Jadi apa yang diminta semuanya diperkenankan. Ni baru betul. Padahal tak sedar. Iblis minta, Tuhan perkenan je ke iblis ni. Nabi Musa AS berdoa 40 tahun. Diperkenankan, dilepaskan daripada sesak di padang pasir. 40 tahun. Diperkenankan doa Nabi Musa AS. Mana 40 tahun tu lambat, Tuhan tak kasih. Bukan. Hak segera Tuhan kasih. Tidak semestinya. Beri sama masa di hari akhirat seksaan. Ni. Sebab tu hak utamanya syariat tu macam mana. Dalam amalan syariat. Kemudian dalam kita perbanyakkan amal-amal yang sunat. Itu kena bicara pula. Perbanyakkan semai sunat, jalanan dia macam mana, perbanyakkan membaca Al-Quran, perbanyakkan zikir, perbanyakkan selawat. Tu panjang pula pembicaraan dia. Satu peringkat, itu semua serah kepada susunan Allah Subhanahu wa taala. Ni hak lepas dah 7 Aqabah. Selesai dah sampai maqam aulia, kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berapa hari hak tinggal, hak kekal hamba dalam dunia ni. Dan selama umurnya, hak baki umur tu. Umur ni tempoh kehidupan. Ada ni. Ajal ni di penghujung umur tu ajal. Sampai ajal mana apa? Habis dah umur dia. Jadi umur ni dalam tempoh kehidupan dia. 40 tahun ke 50 tahun tu umur dia, tempoh masa. Sampailah ajal. Ajal ni kesudahan umur dia. Jadi selama umur ni masih lagi kekal dengan tubuh di dalam dunia, tapi hatinya di dalam uqbah, yakni akhirat, dan menanti barik. Menanti barik pesuruh. Barik tu pesuruh. Dia ada tulis dah. Ada tulis nombor 5 tu. Bulat nombor 5 tu. Dia ada nota kaki di bawah kalau hak Jawi. Kalau Urumiyah dia ada nota kaki. Ada nota kaki. Nombor 5 tu kan, ada nota kaki. Qauluhu, katanya menanti barik, yakni menanti akan mati sehari-hari. Yakni mati pesuruh, bukan mati tu, menanti pesuruh. Menanti pesuruh, yakni menanti akan mati sehari-hari. Yakni menanti pesuruh, bukan mati pesuruh. Menanti pesuruh daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa pesuruh ni? Malakul maut Israil. Itu pesuruh daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi menanti bari mana pesuruh Allah malaikat Israel hari, maka satu hari, dan sa'ah yang satu masa, dan satu sa'ah. Ni mana apa? Tunggu menaati hingga jemu ia hamba akan segala makhluk sekaliannya, dan meluat ia hamba akan dunia, dan rindu ia hamba kepada mati, dan sempurnalah rindu hamba kepada al-mala'il a'la, iaitu malaikat malakul maut, malaikat Israel. Dia nak mati. Sebab apa? Nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam kehidupan mereka hati sudah bersama dengan Allah, tapi mereka nak berjumpa dengan Allah. Tak hanya hati bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati mereka saah demi saah rindu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lain, kita sentiasa berdoa, ya Allah panjangkanlah umur, nak buat kebajikan, nak buat ketaatan. Sebab apa? Sebab kita sedar amal ketaatan kita kodoh-kodoh je. Kita minta panjang umur ni bukan kerana nak berpoya-poya, nak nafsu, bukan. Kita minta panjang umur, nak belajar, nak buat amal, nak belajar, nak buat amal. Kenapa tidak rindu nak berjumpa dengan Allah segera? Sebab kita bekal tak cukup. Dosa kita banyak. Amal kita sedikit. Amal ni pula amal hak kira ni hak dengan ilmu. Sebab tu kita tak ada timbullah takut mati, sebab semua orang akan menghadapi kematian. Tapi kenapa kita tak rindu pada kematian? Kita nak buat amal, nak minta panjang umur. Panjang umur yang barakah. Mana panjang umur, amal kita bertambah. Ni dah dah. Hati sudah bersama dengan Allah, nak berjumpa dengan Allah dengan kematian. Sebab kita ni sama ada kita nak kembali kepada Allah ataupun tidak, kita akan kembali kepada Allah. Kita nak kembali pada Allah ke tidak ke, kita tetap akan kembali kepada Allah. Kalau kembali, kita kembali dalam keadaan ditarik, diretak oleh Allah, kita tak embuh, macam mana kesudahan kita ketika kita nak mati? Kita akan dikembalikan kepada Allah. Kita tidak bersedia. Kita tidak bersedia untuk kembali kepada Allah, tapi ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita? Hati kita macam mana ketika ditarik oleh Allah? Dalam keadaan kita ni masih lagi duduk ni terpahat hati dengan dunia kita, dengan harta benda kita, dengan anak bini kita, dengan kehidupan kita. Angan-angan kita panjang lagi. Angan-angan kita panjang untuk dunia. Amal kita sedikit-sedikit. Sedikit je amalnya. Tambah sekarang pula lagi sedikit amal. Hak banyaknya gok, tua muda gok. Main telefon lah sekarang ni. Tua muda sama je. Ingat ke budak-budak je, orang tua pun dah dipandang main telefon lebih hebat daripada budak-budak lagi. Dia memang tua ni lebih hebat daripada budak-budak. Kalau dulu berebut TV, hebat orang tua dengan budak-budak. Kalau budak-budak katung, orang tua ni cerita Indonesia, cerita Filipin. Dia balas otak cucu dia tengok katung. Ni cerita orang tua kaki masjid surah juga ni. Jangan. Dia punya minat drama-drama cukup diminat. Orang tua sekali tengok drama setengah jam dia dah, sejam pun ada dah. Lama mana masa hak dia perhabis. Umur dia tua dah, tuan wuri tu kodok-kodok ekstra dah. Dia setengah jam, sejam tu dia tengok ke benda tu. Bukan kata tidak bermanfaat, maksiat pula. Bayangkan. Kata macam mana? Orang tua dah masa muda-muda tu sibuk dengan anak-anak. Sekarang ni baru lega, dah lega. Buat amal lah. Tengok TV. Masa TV ni tak dah. Tak ada berebut TV dah lah ni. Sebab apa? Masing-masing ada telefon tangan.
Jadi maknanya kita tak ada akhirah. Tetap kita akan ditarik kepada akhirah. Tetap kita akan ditarik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Dan kita tak ada persiapan. Bukan tak ada persiapan, kita tak mau pergi. Tapi dipaksa, ditarik. Maknanya kita nak kembali pada Allah. Nak kembali betul-betul pada Allah ke tidak ke, tetap akan kembali pada Allah. Tapi ditarik kepada Allah. Dan kadang hati lalai, tidak bersedia pun dengan kematian. Hati kita dengan keduniaan. Dunia kita, dunia anak kita, dunia cucu kita, dunia je dalam fikiran kita. Semayang tu semayang lah, hak wajib tu. Hak sunat tu adalah buat sikit sebanyak. Lepas tu macam mana kita dengan persediaan kita untuk alam akhirah. Hak ni hak kita, makam orang awam begitulah. Nak cerita makam tinggi macam mana syariat pun harap rahmat Allah, harap kurniaan Allah, harap syafaat Nabi, harap dengan kematian kita, pahala ibadah kita tak putus dengan ibadah anak cucu kita yang ada akidah, dengan sedekah jariah kita yang kita sentiasa tak kedekut daripada infak sedekah jariah. Sebab orang Terengganu ni masyhur dalam bab infak. Masyhur dalam bab infak. Saya kutip Masjid Syekh Daud, Terengganu lah, di antara hok nombor 1 lah Terengganu. Pondok Baba Wan Ismail pun mana siap lah kedah masjid. Tapi faham lah, siap orang-orang di sana tu siap ada atap, siap ada latar, dinding tak siap dah, siap dah. Janji boleh duduk je. Lepas tu maknanya tambah-tambah kemudian gitulah. Ni orang tua marah ni. Dok siap molek duduk, dok siap dia kata. Memang dah siap lah. Dah janji ada atas, ada latar, dikira okey dah. Lepas tu nak siap betul ni. Macam mana masjid Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Begitu. Baru nak siap, atas kena tukar dah. Dah 20 tahun lebih dah. Baru nak siap baru. Atas kena tukar dah. Dah lama dah. Sebab apa gitu? Sebab pakar dulu sebelum siap orang tua kata tak akan siap. Gitulah. Bukan dia kodor dia, kemampuan dia gitu. Tapi nak cerita infak mai daripada mana? Sekarang ni pula Ustaz Hambali nak buka pondok di Munduk. Sumbangan pun dia Terengganu juga. Terengganu juga. Saya satu morning pergi di foto ni tidur semalaman, adalah ambil gambar di Masjid Syekh Daud, ambil gambar kat Pondok Baba Wan Ismail, ambil gambar di tempat tambah tanah Ustaz Hambali, dia tak tambah tanah apa semua. Infak mari mana paling banyak? Daripada Terengganu. Kita mudah-mudahan gitulah. Mati kita pahala berpanjangan. Dosa tak ada dah. Dan kita mati dosa tak ada dah. Tapi pahala amal ibadah anak cucu yang ada akidah. Lepas tu dengan sedekah jariah kita. Itu je lah kita harap rahmat kurnia Allah dan harap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi minta panjang umur sebab kita sedar. Maknanya persiapan kita tu alhamdulillah lah, dengan belajar sikit sebanyak, dengan buat amal sikit banyak tu semua kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak bicara hak ni memang tidak adalah melainkan hanya rindu kepada kematian untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati sudah bersama dengan Allah, tapi nak berjumpa dengan Allah. Dengan bila mati saja dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba ia dengan pesuruh Tuhan Rabbil Alamin kepadanya mendatangkan atasnya dengan rauh dan raihan dan kesukaan dan ridwan daripada Tuhan yang radhi tiada marah. Maka berjumpa ia Tuhan akan Allah Subhanahu wa taala suka baik hati dan dirinya dan sempurna manis.
maka berjumpa ia pesuruh Tuhan Rabbil Alamin. Berjumpa ia pesuruh Rabbil Alamin, iaitu Malikul Maut lah, Malakul Maut lah, malaikat Israel. Dan kadang suka baik hati dan dirinya, dan sempurna manis mukanya. Ni sampai saat kematian yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang dengan rauh dan raihan. Datang Malakul Maut dengan rauh dan raihan. Rauh ni dengan kesenangan, raihan ni dengan bauan daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni sampai saat kematian. Malakul Maut, malaikat Israel datang mencabut nyawa, yang merekanya menunggu malaikat Israel ni hari demi hari, saat demi saat, sebab untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.